Yeah. Goddamn freedom. Hey, bahasa doa ke lagi ni? Makan. Oh, lapar. Ya. Okey. Diikat kan. Mahal makan di sini. Murah dah tu. Mahal. Murah tu. Murah dah tu. Ha. Nasi kosong tambah telur matang. murah 20 tu. ya. Murah. Mahal. Ni, roti canai kosong 10 ya. Mahal. Kan orang makan ni mahal gini mo ni. Kalau dia makan ni mahal ni tempat bersih ke tak tahu. Tengok foto. Lepas tu kedai ni halal ke tak? Saya tengok kawasan sini tak ada logo halal pun. Macam tak halal kedai ni. Ada ambil logo halal dengan jaki ke tak? Beriktiraf ke tak? Kalau macam ni saya tak si makan kedai ni. Ikat. Kalau mahal gini awak tak si makan ni. Nasi kosong pun 20 ya. Saya akan buat aduh pasal hak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 iaitu BTS. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Terdiri daripada saya sendiri, Wan Nur Bashirah binti Wan Asnan. Nombor metrik saya adalah 220911 dan seterusnya ialah Nama saya Nur Syifa binti Azizan, nombor metrik 22008881. Saya Nur Isha Fajwa binti Fauzi, nombor metrik 22000906. Saya Farah Elina Amira binti Barudin, nombor metrik 22000888. Saya Bazim binti Muhammad Bajuri, nombor metrik 22000887. Saya Muhammad Aiman Hakim bin Amir, bernombor metrik 22000895. Saya Muhammad Akil Hadi bin Muhammad Bahrain, nombor metrik 22000852. kumpulan kami akan menerangkan mengenai isu masalah pemakanan di negara yang terdiri daripada isu kebersihan, isu harga dan juga makanan halal dan haram. Isi pertama ialah mengenai isu kebersihan. Kadar kebersihan premis makanan seperti sedia maklum yang terdapat dalam internet ataupun di dalam televisyen, di mana sekarang ini di Malaysia telah banyak rakyat telah terkena ataupun mendapat keracunan makanan daripada premis makanan yang tidak bertanggungjawab atas kebersihan premis mereka. Oleh kerana itu, di setiap premis makanan di serata Malaysia diletakkan grade kebersihan di premis makanan tersebut. Antara grade yang dilabelkan di premis makanan ialah A, B dan C. A, B dan C ini terdapat maksudnya tersendiri. Maksudnya tersendiri. Iaitu premis yang berlabel A bermaksud premis tersebut dalam keadaan yang amat bersih dan teratur kedudukannya. Manakala B iaitu dengan keadaan bersih, sederhana sahaja. Manakala C kurang bersih. C ni dikatakan premis yang agak kotor dan tidak menjaga kebersihan premis makanan tersebut. Manakala A adalah diberi markah oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu daripada 81 hingga ke 100 markah. Manakala B 71 hingga 81 markah. Manakala C 59 hingga 71 markah untuk grade yang grade C. Itu adalah markah yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
rakyat ramai pergi ke premis makanan melihat premis tersebut berlabel A. Rakyat yang ingin makan kedai tersebut tidak perlu risau dan tak perlu rasa takut kerana kebersihan di kedai itu amat terjamin untuk kita makan di kedai tersebut. Manakala B pun lebih kurang. C dilihat yang premis yang berlabel C agak kurang sambutannya disebabkan kerana premis makanan yang berlabel C ni adalah premis yang kurang bersih makanannya ataupun premisnya. Oleh itu rakyat Malaysia kurang mengunjungi kedai makan yang berpremis premis makanan yang berlabel C kerana ini amat membimbangkan dan mungkin mendapat risiko yang tinggi terhadap individu ataupun rakyat yang hadir ke premis tersebut. Contohnya antara risikonya boleh menyebabkan keracunan makanan, demam ataupun sebagainya untuk premis yang kotor. Kesan kebersihan di premis makanan. Seperti yang kita sedia tahu, kebersihan di premis-premis makanan ni adalah ditanggungjawabkan oleh majikan di premis-premis makanan tersebut. Okey, antara kebersihan yang perlu dijaga dalam premis makanan adalah kebersihan diri, iaitu adalah menjadi tanggungjawab pengendali makanan untuk mengekalkan kebersihan diri pada tahap yang tinggi, termasuklah menyimpan kuku yang pendek dan bersih, mendanggalkan baju luar atau penutup kepala atau apron sebelum ke tandas. Seterusnya, membasuh tangan sebelum memulakan kerja sebaik selepas menggunakan tandas dan selepas mengendalikan bahan makanan mentah atau apa-apa bahan yang tercemar. Ini kerana disebabkan banyak yang kuman-kuman yang terdapat di tangan kita selepas kita menggunakan tandas ataupun keluar mengambil barang ataupun apa-apa saja di luar premis makanan tersebut. Dan itu tidak melakukan apa-apa kelakuan atau tindakan yang boleh menyebabkan pencemaran makanan. Okey, sebagai contohnya, tidak batuk, meludah, menjilat jari, menggaru tubuh badan, menghembus hingus, merokok atau mengunyah tembakau, pinang atau gula-gula getah. Untuk kesan pemakanan yang selamat dan sihat ialah pemakanan yang sihat merupakan perkara yang penting dalam diri kita sendiri. Ia merupakan salah satu pemakanan yang seimbang. Manusia juga memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan diri. Selain itu, media massa juga dapat mempopularkan pemakanan yang seimbang menerusi program ataupun artikel yang diterbitkan oleh mereka. Isu ini berkait rapat dengan falsafah praktikal, iaitu dari segi etika yang merupakan pemakanan yang sihat dan baik. Seterusnya ialah cara untuk mengatasi pengambilan makanan yang tidak selamat. Perkara ini telah menimbulkan kemusykilan kepada kita adalah mengapa masyarakat zaman kini sentiasa mengambil makanan yang tidak sihat. Ini adalah contoh makanan yang tidak sihat, terdiri daripada burger, donat, coklat, air Coca-Cola dan sebagainya. Ini juga adalah makanan yang tidak sihat. Ini selalunya dimakan oleh non-Muslim. Falsafah yang perlu dikaitkan ialah metafizik. Yang paling jelas adalah
teguh kepercayaan yang membentuk ia secara general. Kenapa Muslim tidak boleh makan binatang tersebut? Ia kerana benda itu adalah kotor dan memudaratkan kesihatan kita dan juga dilarang daripada prinsip-prinsip agama Islam. Antara cara untuk mengatasi pengambilan makanan yang tidak selamat ialah kita adalah pembeli yang bijak, hendaklah melihat dahulu kandungan makanan yang ada pada makanan tersebut dan juga sentiasa berhati-hati semasa memilih makanan itu. Isu seterusnya adalah isu harga makanan. Untuk isu ini, saya akan mengemukakan dua benda iaitu kesan kenaikan harga pada musim PKP serta kaedah mengatasi isu harga ini. Pada 18 Mac lepas, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna iaitu KPDN HEP telah menerima sebanyak 70,689 aduan sejak pelaksanaan PKP, dengan 5,142 daripadanya adalah isu berkaitan kenaikan harga. Antara golongan yang sangat terkesan dengan isu ini ialah golongan yang berpendapatan rendah. Mereka kehilangan punca pekerjaan setelah Perintah Kawalan Pergerakan menegaskan untuk duduk di rumah dan keluar bila perlu sahaja. Kebanyakan daripada mereka telah dibuang kerja dan terpaksa mencari pekerjaan lain demi sesuap nasi untuk keluarga. Golongan yang berpendapatan rendah ini saban hari buntu mencari keperluan untuk keluarga disebabkan oleh kesan kenaikan harga ini. Perkara ini sudah tentu memberi impak yang besar kepada mereka di mana pendapatan mereka sebelum ini hanya untuk keperluan makanan sahaja. Kesan seterusnya adalah sosioekonomi. Masalah ini tidak lagi asing di negara kita, jadi tidak pelik jika ia berlaku pada musim PKP. Peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap masyarakat, lagi-lagi keperluan produk makanan yang amat penting pada musim wabak ini. Hal ini telah menyekat kemajuan dari segi mata wang Malaysia. Senario ini mestilah dikawal dengan kerjasama pengguna serta kerajaan. Antara kaedah yang dapat mengatasi isu ini adalah Akta Kawalan dan Akta Bekalan mestilah dikuatkuasakan. Barang-barang kawalan seperti ayam, daging dan lain-lain tidak boleh dinaikkan sewenang-wenangnya tanpa persetujuan pihak kerajaan. Justru itu, pihak kerajaan mestilah melakukan pemantauan atau pemeriksaan secara mengejut agar peniaga tidak dapat menyuruhkan bekalan makanan yang ingin dinaikkan harga. Kesimpulannya, kita haruslah berganding bahu kerana perkara ini memerlukan kerjasama semua pihak supaya dapat membendung kenaikan harga barang. Harga seterusnya ialah peniaga meningkatkan harga makanan dan kesan peningkatan harga makanan kepada masyarakat. Dari pembincangan, turun naik harga makanan adalah norma di pasaran. Malahan pasaran perlulah harga turun dan naik untuk membolehkan masalah lebihan atau kekurangan produk, iaitu bila berlaku lambakan. Hanya melalui harga yang rendah, stok yang berlebihan boleh dijual dan di sebaliknya. Ini adalah fungsi asas harga, tetapi kini peniaga mengambil kesempatan untuk sesuka hati menaikkan harga barangan. Nilai dan etika perniagaan yang membabitkan nilai atau polisi yang diatur untuk memajukan sesuatu operasi perniagaan. Peniaga haruslah menetapkan harga yang adil dan berpatutan terhadap sesuatu barangan jualan untuk pembeli. Harga yang ditawarkan haruslah mencerminkan interaksi normal antara permintaan dan penawaran harga. Penetapan harga barangan perlu tidak disebabkan oleh pakatan yang sengaja diwujudkan di antara peniaga-peniaga untuk menggaup keuntungan dari pembeli. Apabila kenaikan harga barangan melebihi daripada paras normal atau harga meningkat berlebihan, gejala ini sukar untuk diterima oleh pengguna, terutama pendapatan yang rendah atau golongan yang miskin. Mereka resah apabila ia terjadi walaupun kenaikan hanya berapa sen sahaja.
Tidak dinafikan situasi ini dialami oleh mereka yang mempunyai pendapatan rendah atau boleh menjadi kepada seseorang yang menjadikan sesuatu barangan itu keperluan yang sentiasa diguna, pakai atau diperlukan setiap hari. Bagi pendapat saya, isu harga ini mempunyai pelbagai cadangan dan pendapat untuk membantu rakyat di Malaysia. Antaranya ialah dengan membeli barang sewaktu jualan murah. Dengan membuat pembelian sewaktu jualan murah inilah sebenarnya sangat membantu masyarakat untuk berjimat, kerana ketika ini pastinya pihak penjual akan membuat promosi dengan harga diskaun yang sangat berpatutan berbanding harga yang asal. Seterusnya ialah bawa bekal ke tempat kerja. Secara puratanya, setiap hari orang yang bekerja akan membelanjakan dalam sekitar RM10 hingga ke RM20 untuk makan tengah hari. Itu tidak lagi termasuk untuk pembelanjaan sarapan atau makan malam. Selain dapat berjimat, kualiti kebersihan makanan pastinya terjamin kerana masakan itu dimasak oleh diri sendiri, dan pastinya kemahiran memasak akan menjadi lebih baik. Dengan cadangan dan pendapat ini, pasti rakyat di Malaysia mampu berjimat cermat dan dapat mengurangkan kos berbelanja barangan keperluan asas di rumah. Selain itu, kerajaan juga patut membantu rakyat Malaysia mengenai isu harga makanan ini dengan memantau harga barangan. Dengan cara itu, kerajaan akan memastikan tiada peniaga yang akan menaikkan harga barangan sesuka hati mereka. Tidak terkecuali, kerajaan juga harus menguatkan kuasa undang-undang dan memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada. Jika ada undang-undang yang ketat, seperti denda yang setimpal atau lesen perniagaan ditarik, barulah peniaga-peniaga ini akan sentiasa berwaspada dan berasa serik untuk menaikkan harga barangan. Bukan itu sahaja, kerajaan juga perlu bertanggungjawab menggiatkan aktiviti industri kecil dan sederhana AKS serta aktiviti pertanian. Ini bertujuan untuk memastikan rakyat mendapat bekalan makanan yang berterusan. Jelasnya, peranan kerajaan amat penting dalam menangani masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Akhir sekali mengenai isu makanan halal dan haram. Makanan yang haram sama ada daripada bahan yang dicampur najis atau benda bersumberkan punca yang tidak halal akan mendatangkan bahaya besar kepada pemakanan kita. Yang kedua adalah menjamin maruah diri. Di antara sebab umat Islam perlu memilih makanan halal ialah kerana ia akan menjaminkan maruah agama supaya diakui yang terbaik dari agama lain. Umat Islam juga akan dihormati kerana mengikuti peraturan syarat setiap masa dan umat Islam tidak mudah dirosakkan atau dipengaruhi. Yang ketiga pula adalah supaya ibadah mudah diterima Allah. Oleh itu, Islam mensyariatkan hukum halal dan haramnya dalam setiap aspek kehidupan umatnya. Setiap orang Islam wajib memelihara dan peka terhadap perkara yang halal dalam memilih pemakanannya supaya tidak termasuk bahan yang haram yang akhirnya menjadi darah daging. Okey, untuk punca kegunaan logo halal yang diiktiraf, kewajipan untuk mencari makanan daripada produk yang halal adalah sangat dituntut oleh masyarakat Islam. Secara umumnya, produk makanan halal bukan sahaja perlu berasal dari sumber yang dibenarkan, tetapi proses dan pengendalian produk di premis juga perlu mematuhi garis panduan halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Punca kegunaan logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM ramai sekarang peniaga kita sudah gunakan. Jadi, ia menimbulkan kelegaan dalam kalangan pengguna, khususnya masyarakat Islam. Kegunaan logo halal yang sering dipaparkan bagi penggunaan logo diiktiraf supaya masyarakat mengetahui bahawa sesuatu perniagaan yang menjual makanan adalah halal. Paparan yang diiktiraf dan mematuhi pemilik premis yang memiliki sijil halal terhadap garis panduan yang diberikan JAKIM. Tinjauan kepada pengguna juga mengenakan cara untuk mengetahui logo halal yang diiktiraf JAKIM mengikut perspektif JAKIM sendiri. Jadi, ia memberi kesenangan kepada masyarakat Islam kita untuk tempat-tempat untuk mencari makanan yang halal
ataupun kedai yang halal memudahkanlah segala urusan untuk masyarakat Islam makan di kedai-kedai yang halal dan diiktiraf oleh JAKIM. So, ia berkait rapat dengan pengertian falsafah etika dalam karya Aristotle yang menyebut merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak. Jadi ia pentinglah untuk hak seorang masyarakat Islam mengetahui tempat-tempat pemakanan yang halal. Okey. Yang kedua adalah pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan menggunakan bahagian utama dari kegiatan manusia. Jadinya ia bermaksud kegiatan utama bagi manusia. Jadi ia lebih memfokuskan kepada benda-benda yang kebaikan lah. Bagi sebagai contoh orang Islam, ia lebih mengetengahkan tentang makanan-makanan halal dari isu-isu pada zaman sekarang lah, iaitu isu halal haram yang kita dapat tengok pada masa ini. Yang terakhir sekali, ia berkait rapat dengan logo halal dan haram di kedai makanan, iaitu mengikut para ahli etika tidak lain ialah aturan perilaku manusia. Ada kebiasaannya manusia dalam pergaulan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. So yang berkait rapat dengan mana yang benar dan mana yang buruk, kita boleh nampak sendiri itu adalah ia berkaitan dengan halal dan juga yang haram. Jadi logo halal dalam isu ini tersebut adalah sangat-sangat penting bagi masyarakat Islam supaya tempat itu tidak berasa was-was untuk kita makan ataupun tidak berasa was-was untuk kita pergi menjamu selera diri kita sendiri yang umat Islam dan juga umat-umat Islam yang lain, supaya kita terselamat dari memakan makanan yang tidak halal, iaitu haram. Okey, untuk saya sekian, terima kasih. Saya akan beri laluan kepada orang lain pula. Berkaitan dengan falsafah, iaitu falsafah teoretikal yang disebut sebagai epistemologi, iaitu tentang ilmu kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban yashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang bermaksud, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Yang keduanya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sadaqallahul azim. Apakah perbezaan antara logo halal yang diiktiraf dan perkataan no pork, no wine? Ada beberapa aspek yang perlu diambil kira
oleh pihak JAKIM, iaitu pertama, cara penyediaan produk itu tersebut. Kedua, persekitaran tempat pemprosesan produk atau makanan. Ketiga, bahan yang digunakan untuk memproses produk, contoh alatan-alatan yang digunakan. Dan keempat, kandungan bahan yang digunakan ke dalam produk itu tersebut. Apakah punca-punca pengusaha makanan atau produk menggunakan perkataan no pork no wine tetapi tiada logo halal yang diiktiraf? Pertama, pengusaha sesuatu produk atau makanan itu ingin menarik pelanggan yang non-Muslim dan Muslim itu sendiri. Yang kedua, pengusaha tidak tahu apa itu halal dan haram bagi sesuatu makanan. Yang ketiga, mereka ataupun pengusaha hanya inginkan keuntungan semata-mata dan tidak ingin tahu menahu tentang halal dan haram sesuatu produk, dan yang mereka fikirkan hanyalah keuntungan semata-mata. Lain juga macam contoh kan, kita tahu kita sebagai orang Islam kalau pergi dekat negara barat ataupun negara yang bukan Islam, kita susah buat makanan. Dekat negara Korea sendiri, diorang tahu banyak Muslim turis yang pergi kat sana. So diorang, kalau kita tengok banyak je restoran yang letak tanda halal kat situ, padahal diorang tak tahu pun halal tu apa. Saya pun tanya dengan dia punya owner ni, saya kata, ini halal ke? Lepas tu kata, halal cakap macam tu kan. Lepas pada tu saya tanya, ada babi ke, ada wine ke dalam tu? Lepas tu dia cakap, ada wine. So maksudnya orang Korea ni tak tahu pun halal tu apa, dan diorang buat tu hanya for the sake of nak attract Muslim punya turis.